Dulu teres, lepas tu semi-D. Tapi kalau rumah macam ni, are you ready to call this home? Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Welcome back to DNA Channel. Saya Daniel. Hari ini kita berada di one of my favourite spot ataupun best spot di Shah Alam ni. Saya kalau datang dekat Shah Alam ni, antara kawasan perumahan yang saya paling suka ialah di Bukit Jelutong. Okay, first thing first, sebelum kita masuk ke dalam rumah untuk house tour, let us get to know in more details berkenaan dengan kawasan ni. So basically Bukit Jelutong ni terletak di Shah Alam, di Bandar Shah Alam. One of the most premium addresses in this housing area. Walaupun location dia terletak di tengah bandar, di Bandar Shah Alam ni, tapi dia dikelilingi dengan pokok-pokok kehijauan, so rasa lebih tenang, sejuk. It is not affected by the hustle and bustle of the city centre. Sekolah dia? Sekolah pun ada juga. SK, SMK Bukit Jelutong pun ada. In terms of amenities, macam-macam kedai makan ada dekat sini. Bukit Jelutong punya commercial area ada. It is matured and well known to everyone. Kalau untuk shopping, jangan risau sebab ada a few malls yang berdekatan dengan anda. Ada Elmina Lakeside Mall yang terletak di Elmina City. Ada Aeon Mall kalau nak beli barang-barang keperluan harian, keperluan mingguan. Okay, yang tu everything is about 15 minutes away lah. In terms of accessibilities, ada highway seperti Guthrie, ada Dash, dekat juga dengan NKVE. So senang kalau anda nak pergi ke Damansara, boleh ikut Dash ataupun ikut jalan dalam pun boleh juga. Nak pergi ke KL, ada NKVE dan macam-macam jenis highway yang berdekatan lah. Okay, sebelum kita masuk ke dalam rumah, okay, this is the bungalow yang kita nak jual hari ni. Keluasan tanah bungalow ni adalah 10,500 kaki persegi, 10,500 square feet. So memang sangat besar, melebihi 10,000 square feet. Build up sebesar 6,500 square feet. Ada 7 bilik tidur dan 6 bilik air termasuk dengan powder room. Jadi if you have a big family, ada anak 4-5 orang, nak anak seorang satu bilik pun tak ada masalah lagi. So memang sangat sesuai. Okay, sebelum masuk ke dalam rumah, masuk ke bahagian porch dulu. Okay. The driveway and the porch area is very huge. Boleh masuk 1, 2, 3, 4. Saya rasa lebih kurang 6 kereta lah. 6 kereta you can easily fit inside this porch and driveway area. Kalau katakanlah masa jamuan raya, nak letak kemah dekat sini. Dekat sini boleh letak kemah lagi satu. Dan dekat bahagian bawah porch ni dah ada kipas. Jadi kalau tetamu datang, letak kerusi meja dekat sini, tak panas lah. Since this is a bungalow, so all 4 sides tu ada extra land lah. Dekat bahagian tepi sini ada lebih kurang 10 kaki. Dekat bahagian kanan rumah ni ada lebih kurang 15 kaki rasanya. Dan belakang tu, nanti kita tengok dekat belakang macam mana design dia. Ada macam kawasan, a small area untuk you having a tea party dengan your ladies. And dah tengok dekat bahagian porch yang luas. So sekarang kita masuk ke dalam rumah. Let's go. Jom cameraman, kita masuk. So the first thing that you will see once you enter the house, ada hallway yang sangat panjang ni. Saya suka design macam ni sebab ni dia ada proper separation antara bilik, ruang tamu, dining area, kitchen dan sebagainya. Alright, so this is the foyer area. Sini ada kerusi untuk pakai kasut dan duduk boleh. Pakai kasut. Macam sekarang ni dekat rumah ni dia punya shoe cabinet dekat bahagian belakang sini. Okay, belakang saya ni. Okay, so masuk-masuk ke kiri. Dekat bawah ni ada 2 bilik tidur, 3 lah. Kalau termasuk dengan maximum ada 3 bilik. So, yang ini adalah bilik tidur yang pertama. Kalau macam yang ini nak jadikan guest room pun boleh juga. Kalau nak jadikan sebagai bilik tidur, second master bedroom pun okey lah. Ataupun kalau ada parents yang duduk sekali, boleh juga duduk kat sini sebab dah ada attached bathroom sekali. And the size of the room is quite spacious lah. Okay, ini dah ada 2 katil, sana pun ada area lagi. Ada cabinet dekat bahagian kanan saya ni. And still it is a spacious punya room. Ada ruang, banyak ruang lagi. Dan sini ada dia punya attached bathroom. And the current design memang facilitate untuk siapa yang susah nak bangun daripada toilet bowl tu sebab ada dia punya handle kat sini. So kalau katakanlah ada yang pakai wheelchair pun okey sebab dia punya ramp ni it's a very small gap je between bilik dan juga bilik air. Sebelum kita pergi ke ruang tamu, kita tengok sini ada satu powder room.
So powder room ni untuk tetamu pakai sesuai lah. Tak ada nak mandi-manda apa semua kan ni. This one is the shoe cabinet yang saya beritahu tadi. So kita masuk balik ke hallway ni. So yang ni boleh letak semua you punya frame family members yang dah kahwin, yang dah graduate semua, boleh letak kat sini. So nanti bila orang datang tengok, macam wow, awak study dekat UK, awak study dekat US. Oh my god. Saya study kat mana? Saya ada je. Saya study juga dulu, bukanlah kata tak belajar kan. Mestilah belajar. Macam tak belajar punya orang. Oh ya ke? Kau hajar kali awak. Kau hajar cameraman ni. Okay, sini. Okay, sini ada satu store juga kat sini. Tapi orang semua tak tengok store kan. Jom kita tengok terus ke dia punya main area, which is the living hall. Okay, so yang ini ada pintu untuk masuk ke living hall. Jadi kalau macam sekarang ni dah ada aircon satu dekat sini, ada satu dekat belakang, bahagian belakang sana. So boleh tutup supaya angin sejuk tu tak keluar dekat sana. Tak adalah membazir elektrik. Jadi ada dua separate area. Ada dua separate area. So yang ini ialah the main living area lah dekat sini. And then kat sini pun sebenarnya dua-dua boleh jadi main juga, sebab dua-dua pun saiz agak besar jugalah. Tapi boleh lah kalau macam tamu lelaki kat sini, perempuan kat sana sembang tak bercampur kan. So this is the dining area. Okay, dining area pun sekarang ni dia letak dining table yang boleh letak 10 seated punya dining area, dining area pula. Yang ni ada smaller size punya. Yang ni tambahan. Kalau saya mungkin yang ni consider tambahan lah. Kalau nak lagi spacious, boleh buang je meja ni. Jangan kosong kat sini. Okay, sekarang kita masuk ke bahagian dapur dia pula. Dapur dia boleh masuk daripada dua pintu lah. Satu daripada dining area. Yalah kalau dah masak, mesti nak pergi dining area terus kan? Betul. Tapi kalau tak nak masak, ada take away, boleh masuk terus daripada belakang sana boleh, dan bahagian sini pun boleh juga. Ni masuk daripada hallway tadi. Yes. Kalau katakanlah dah ada tetamu kan, dah ada guest sampai dekat bahagian ruang tamu, dekat dining area, tak nak kacau, boleh masuk dekat daripada hallway ni untuk deliver makanan. All the built-in tu, the owner will leave it here. Macam ni dah ada hob, dah ada hood, dah ada top and bottom punya cabinet. Okay, yang ini semua akan provided sekali lah. If let's say you don't like the design, of course you can renovate it to your taste. So yang ini adalah bahagian wet kitchen. Okay. So yang ini kalau nak masak yang heavy, nak masak berasap-asap tu boleh masak dekat sini. Sebab yang ini dia provide, kalau dia provide memang dah standby untuk pakai dapur yang pakai gas tu lah. Kalau induction cooker, masak biasa-biasa boleh lah. Masak Western, Italian tu okey lah. Masak makanan Melayu ni tak feel lah. Betul. Asian punya food tak feel. Kena ada wok hei. Wok hei. Dekat sini ada storage punya area lah. Pantry. So yang ni sangat luas. Kalau nak buka home base punya bakery ke apa, boleh letak semua barang-barang kat sini. Betul. Dan masuk ke dalam lagi. Ini dia punya workers quarters. Yang ni workers quarters dia, tapi memang sangat selesa. Workers quarters dia sebabnya masuk ke dalam maids room ni, besar tau maids room dia. Maids room dia sangat besar. Maids room dia sangat besar, siap ada built-in wardrobe lagi. Built-in wardrobe besar. Kalau dia nak nyorok dalam ni pun boleh. Besar weh. Katil bukan single. Katil queen size. Okay lah, dia tak bagi katil lah. Dia tak bagi back frame lah. Ada tilam lah. Ada tilam, tapi tilam queen tu. Tilam queen nak letak katil pun boleh lah. Yang ini boleh bagi keselesaan kepada maids untuk dia bekerja dengan lebih keras dan ikhlas bekerja untuk anda. Betul. Dan ini adalah dia punya bathroom, toilet dia lah. Dan juga laundry. So ini adalah laundry area. Actually kat luar pun boleh buat laundry sebenarnya. Betul, sebab bahagian tepi tadi tu dia lebih kurang 15 kaki. Sorry, yang sini 10 kaki lah. Yang belah kiri sana tadi ialah 15. Actually yang dekat sini ada satu pintu ni, boleh akses terus daripada luar lah. So let's say you ada barang-barang basah, boleh terus masuk ikut pintu sini. Kita bila ada dekat rumah besar ni, kita mesti nak tengok master bedroom dia. Is it master, betul-betul master ke ataupun master?
Yang ini saya pasti bila anda sampai tengok master bedroom ni, wow, memang master lah. Master lah. Bukan master. Master bedroom. Master bedroom. So masuk, nampak ni. Uish. Dekat dalam master bedroom pun ada hallway sendiri. So jalan masuk ke dalam, this will be your grand master bedroom lah. Grand Master seksi. Yang ni memang sangat luas lah. So sini ada boleh letak king size, 2 katil king size boleh buat. Okay, boleh letak katil di bahagian sini. Sini will be, sekarang ni ada TV, ada aircon. Kalau nak letak dressing table pun boleh kat sini, tapi sebenarnya tak perlu. Sebab apa tak perlu? Satu, dia ada lubang tambahan. First kali, di bahagian kanan ni ataupun belakang saya ni, yang ini previously it was used as a study room. Yang ini boleh jadi study room, boleh private office pun boleh. Dia ada akses keluar tu sebenarnya. Betul. Kat belakang ni actually dia ada sliding door dan ada grill kat sini. So boleh akses terus ke belakang. So yang ini is a multi-purpose punya area dekat dalam master bedroom ni. So macam sekarang ni ada banyaklah buku-buku. So nampaklah memang owner dulu ni memang educated. Dia banyak membaca, banyak belajar. Macam saya juga. Wow. Alhamdulillah, betul-betul. Betul. Boleh lah, boleh terima. Okay. And then another section di bahagian master bedroom ni. Yes, of course. The master. The master attached bathroom dan juga walk-in wardrobe. Kalau wardrobe ni tak cukup besar, dekat kanan ni ada satu lagi bahagian wardrobe. Tak cukup lagi nak pakai bahagian sana as a wardrobe pun boleh lah. It's up to you guys lah. Nak buat macam mana kan? So memang master bedroom yang proper lah untuk banglo. Okay, so yang ini is his and her punya sink. Yang ini tempat mandi dan juga tempat membuang air. Okay, kalau katakanlah tersangkut dekat dalam ni, jangan risau, ada pintu untuk keluar. Boleh juga. So banyak escape route sebenarnya rumah ni. Kalau GTB tu apa? Geng takut bini tak keluar malam, boleh kat sini. Uish, ini susah ni. Tapi balik tu confirm kantoi. Okay. Sebelum kita naik tengok di bahagian atas, masa awal video ni saya beritahu ada tempat untuk buat tea party kan. Nampak ni. Tada! Oh, kat sini. Nampak tak? Tak apa editor, nanti boleh, masukkan. Okay. B-roll masuk. B-roll. Syak. So yang tu ada kawasan, a small garden. Ada juga meja, kerusi dekat situ sekarang. Dah ada standby dekat sana untuk buat tea party with your family and friends. Nak tambah pool boleh tak? So this is where you spill the tea lah, orang kata kan. Spill the tea. Tapi boleh tambah nak tambah pool pun boleh juga. Nak tambah pool dekat bahagian belakang ni boleh. Kalau nak letak dekat depan boleh jugalah. Cuma kurang space untuk you punya social, bukan social, untuk buat kenduri lah. Social gathering. Social gathering. Sekarang, let's go to the first floor. Okay, dekat bahagian atas, of course, rumah ni banglo kan, bukan rumah teras ataupun rumah landed yang biasa. Ada family hall yang sangat spacious, besar. Okay, sekarang ni, kita nak pergi bilik mana dulu? Kita pergi bilik yang bahagian depan dulu lah. Ya, yang menghadap depan. So di bahagian atas ni ada 4 bilik tidur, ada satu multi-purpose punya room, 4 bilik air dan juga ada satu pantry di bahagian kiri saya ni. Nanti kita akan tunjuk pantry tu macam mana. Okay, sekarang ni first kita tengok bilik yang pertama dekat atas ni. So this is the first bedroom up here. Dah ada built-in wardrobe. Yang ini dia punya tingkap menghadap ke bahagian depan lah. So sini ada built-in wardrobe. Sini ada a small wardrobe punya area juga. Dan ada attached bathroom lah. Of course. Semua attached kan? Semua bilik ada attached bathroom. Kecuali multi-purpose room tu lah. So the space is spacious. The area is spacious. Okay, di bahagian kanan saya, sekarang kita pergi ke bilik tidur yang kedua. So yang ini pun sama juga, ada attached bathroom, ada wardrobe dekat bahagian sini, masuk-masuk ada wardrobe. Dan ni adalah kawasan the main area untuk letak katil lah. So yang ini compare dengan bilik tadi, this one is smaller tapi still spacious lah.
King size. King size memang confirm boleh muat. Boleh tak side table. Kalau katakanlah anda ada anak ramai, bila dah besar, tak perlu nak berebut, masing-masing boleh tidur dekat bilik sendiri. Letak tilam kat bawah pun okey lagi. So this is the third bedroom. Pun size dia lebih kurang sama lah dengan bilik yang kedua tadi tu. Pun boleh juga. King size bed, ada aircon. Sini will be tempat letak study table ataupun letak dressing table dekat sini. Sini pun boleh. Dan sini ada wardrobe area dan juga attached bathroom di bahagian dalam. And then this is the fourth bedroom. Okay. Similar size, layout je yang berlainan sikit. Masuk nampak katil dulu. Ada wardrobe dekat bahagian belakang pintu. Dan ada juga attached bathroom di bahagian dalam. Ada pesanan. Don't forget to flush. Okay, remember, don't forget to flush everyone. Untuk kesejahteraan Semua orang. Actually, this one dulu originally dia ialah balcony lah sebab anda tengok daripada lampu ni outdoor type punya lampu. Tapi untuk utilize the space, sebab selalunya rumah landed ada balcony jarang orang pakai. Ada yang suka, ada yang tak suka. That one is personal lah, subjektif lah kan. Tapi macam current owner dia tutup terus dan jadikan sebagai play macam area kan, play area lah. Masa anak-anak kecil pakai jadi play area lah. Bila dah besar jadi store lah. Study saja. Okay, study. The meja jadi study. Yes. Tapi yang study tu ialah back. So this is the multi-purpose room. Cuma multi-purpose room ni dia tak ada attached bathroom lah. So yang tu kena pakai bilik air lain. Ataupun boleh tambah lah bilik air nanti. So yang ini ialah dia punya pantry area. Tapi ada pantry dekat atas functional loh sebenarnya. Betul. Kalau ada pantry dekat atas, especially kalau katakanlah family members ramai yang duduk sini, boleh letak washing machine, dryer kat atas ni. Letak fridge pun boleh. Yes, fridge. Actually yang paling best sebenarnya letak fridge kat sini. Letak fridge, letak air, letak snack. Yeah. So nanti turun bawah tu jarang-jarang lah. So nanti turun bawah bila nak dinner, bila nak lunch, bila nak breakfast turun. Malam-malam nak snacking tu semua barang ada kat sini. Boleh letak coffee machine juga. Sebab ada sink semua dah siap lah. Betul. Everything is complete. Okay. Alright. Rumah banglo yang kita tengok tadi nak dijual dengan harga 2.98 juta ringgit Malaysia sahaja. Okay. Anda dapat rumah banglo 2 tingkat di kawasan yang antara yang terbaik di Shah Alam dan di Bukit Jelutong ni. Okay. Kalau berminat dengan rumah ini, boleh kontak nombor yang tertera di skrin dan jangan lupa untuk like, komen, share dan juga subscribe kepada DNA Channel supaya anda boleh tengok lebih banyak video house tour seperti ini. See you guys on the next video. Bye-bye.